Assalamualaikum. Seperti dijanjikan, ini video untuk menerangkan cara saya setup TradingView. Okay, selepas kita login, kita klik chart. Akan keluar chart punya layout. Layout ni kita boleh namakan dia, renamekan dia. Macam saya namakan sebagai dashboard lah. Ada sebab tertentu dia. Nanti saya terangkan. Selepas kita namakan layout, kita akan masukkan indikator yang bersesuaian lah. So ni saya nak terangkan indikator yang saya gunakan untuk swing ya. Dia terpulang pada masing-masing, tapi yang saya prefer untuk swing ialah yang ni lah. Pertama saya gunakan yang A cross. Lupa nak cakap bila kita klik indikator punya shortcut button ni, akan keluar menu indikator. Just klik saja atau kita search saja dekat search punya bar ni, dan kita type apa-apa indikator yang kita nak. So pertama ialah EMA cross, saya gunakan ialah DMARC 165. Indikator kedua yang saya gunakan ialah SMA plus PB plus PISA. Yang ni. Yang ketiga saya menggunakan buy and sell volume to price pressure by Zell Arjuna. Yang keempat ialah MACD. Yang kelima ialah stochastic RSI. Ini ialah yang standard punya. Selepas kita klik dia akan masuk ke dalam tu. So penerangan untuk setiap satu ni berdasarkan yang YBSP scanner aja. EMA dia akan gunakan ialah 3 dan 5. Kita ubah kat sini, input dia kepada 3 dan 5. Style ni kita ubah ikut preference kita lah, yang mana kita rasa sesuai. Setting untuk SMA, BB dan PISA pula. So untuk swing saya gunakan active SMA dan active BP. PISA ni saya matikan, yang bawah ni pun saya anti. Kemudian style ni saya untuk SMA saya gunakan 10, 50, 200. 20 ni biasa juga kita guna, tapi dia sama dengan Bollinger Band punya center line lah, atau baseline. So tak perlu kita guna kat sini sebab BP nya dah ada lah. So letaklah warna dan ketebalan line tu ikut kita punya kesesuaian lah. Kemudian BSVP ni setting dekat input dia saya letak sini 5, ni 27 standard. Yang lain-lain ni semua anti. Kemudian kita gunakan yang 4 yang atas ni, iaitu selling, buying dan average untuk selling dan buying lah. Dan seperti biasa kita boleh ubah warna dan ketebalan line. Yang keempat ialah MACD normal, standard. Stock RSI tu standard. Untuk kenapa guna EMA cross 35 macam saya cakap, ini seperti yang YBSP scanner aja. Selagi 35 cross body, besok insyaAllah naik lah. Tapi bergantung juga pada lain-lain indikator. Seperti pertamanya kita tengok pada hari tu, kalau kita tengok dekat BSVP ni, kita boleh nampak bacaan dia. Pada hari ni, pada 3 hari bulan Julai, Ageson, reading dia kat sini. Kita tengok kat sini, buying dia ialah 30 million, selling dia 10 million unit lah. Ini bermakna BSVP dia buy and sell value ratio 3 kali ganda. Buy 3 kali ganda berbanding sell. Minimum 1.5. So dekat sini bagus, yang ni cross bagus.
Kemudian dia tengok MACD sekarang tengah nak corner ke atas sebab stochastic RSI ni pun nak corner ke atas lah. Okey. So mungkin besok dia akan naik lah. Tapi ni masih terlampau baru lah. Okay, mungkin paling kuat pun dia akan naik sampai dekat area di sini. Okey, permulaan kalau dia lepas 0.18 ni dia akan kencang lah. Bollinger Band ni boleh anggap sebagai TP jugalah. Okey. Kalau kat sini dia tulis 018. So kalau dia break, so kalau sekarang 0160, katalah kita masuk, mungkin dia akan sampai 0180. Okey, kalau cukup volume lagi dia akan break 0.18, kemudian dia akan fly lah. Bukan fly lah, dia akan naik lah, uptrend lagi. Okey, ni contoh Geson. Okey, berbalik pada EMA cross 35 tadi. Okey, ni contoh kita tengok kat sini. Okey, hijau, dia cross pada body hijau. Kemudian esok ni, okey, EMA 35 ni berada di bawah candle. Lagi jauh dia berada daripada candle. Besok ni dia akan lebih cerah, dia akan buat retrace atau pullback. Okey, contoh lagi kita boleh nampak kat sini lah. Sini dia cross mula-mula, permulaan cross, ataupun kat sini lah kita boleh tengok pada 16 April ni dia first cross EMA 35. Besoknya naik, okay, cross lagi. Kemudian hari ketiga, okay, katalah kalau dia hijau pun dia jauh daripada EMA 35. So kalau hijau pun besok dia akan retrace, tapi kalau dia merah confirm dia akan retrace lah. Okay. So kita nampak kat sini selagi dia jauh daripada 35, memang besar kemungkinan besok ni dia akan buat pullback atau retrace. Selagi dia kena pada hijau ni, esok insyaAllah naik. Okay. Tapi dia naik itu kemudian dia akan turun balik ke tak, macam kalau candle merah ni kita nampak lah, dia open kat sini tinggi dari semalam. Okay. High dia naik lagi, kemudian dia close. Maknanya kita tahu pada hari sebelumnya bila dia cross, okay, pada hari itu insyaAllah dia akan naik. Tetapi adakah dia boleh maintain, okay, naik lagi ataupun tidak, itu isu yang kedua lah. Okay. So kalau kita swing, kita akan fast. Tapi kalau kita buat scalping, kita tahu pada hari ini dia cross, okay, cross body 3 dan 5, esok insyaAllah naik. So betul lah dia naik, dia buka lebih tinggi daripada semalam, pada sebelumnya 0125, dan esoknya dia buka pada 013, kemudian dia akan naik pada maksimum, pada high dia 0135, kemudian dia close lower lah. Okay, so kalau kita cut, at least pun kalau kita dapat jual pada 013, kita tak rugi lah. Okay. Yang terbaik ni bila kita beli pada cross lah, pada hari dia cross petang tu kita beli, tu yang terbaik lah. Super kat sini ya. Okay, nampak super juga kat sini, first time dia cross kat sini, besok ni dia naik. Okay, tapi ni sebab ialah counter yang bawah 20 sen ni, dia naiknya hanya setakat 2 sen, 3 sen. Kalau dia fly betul-betul baru 3-4 sen lah. Okay, 3-4 sen pun susah, 3-4 bit. Okay, counter bawah 20 sen ni biasanya dia normal dia akan naik dalam lingkungan, kalau fly pun 3-4 bit lah. Jarang-jarang sekali akan keluar breakout sampai 6 bit lah, tapi jarang berlaku lah. Okay, normal hanya 2-3 bit sahaja. Okay, so dia tak apa sesuai untuk scalping sebenarnya, tapi yang bagusnya sebab dia murah, so unit dia banyak. Tapi actually ada sweet spot dia, tapi nanti kita cerita kemudian. Okay, so kemudian kalau untuk scalping pula,
Okay, macam saya cakap tadi, actually kita boleh pecah ni lagi kepada dua panel. Okay, yang ni kita boleh tukar untuk sculpting. Okay, nak senang, biasanya dia akan lain tau. Dekat sini panel yang kedua ni dia lain saham daripada yang belah kiri ni. So biasanya kita, kalau saya akan klik yang ke atas ni. Ni kita panggil watchlist punya shortcut. Kemudian kita klik mana kat situ dan kita type lah. Contohnya Arkeson. Arkeson dia akan keluar. So automatic yang ni pun akan samalah dengan yang sebelah punya panel. Okay. So setup dia okay. Sebab dia semut nanti saya cerita. So setup indicator untuk scalping saya guna sama juga. Okay, EMA cross, tapi sebaliknya saya tak guna 35, saya guna 57. SMA ni, okay, tadi saya guna active SMA dan BB, tapi untuk scalping saya tak guna SMA, sebaliknya saya guna PISA. Okay, yang ni saya akan tik-tikkan active SMA, saya akan tik. So bila aktif SMA antik memang automatik ni semua tak keluar daripada 10 sama 400 ni. So yang keluar hanya BB dan PISA punya setting. Yang ni akan keluar. Okay. So biarkan dia tick kat sini semua. Okay. Kemudian yang VSBP ni saya ubah sikit. Okay. Saya tick yang first. Base dia sama juga 5. Selling semua tak pakai. Selling semua tak pakai, hanya gunakan VP01 dan VP02 saja. Okay, so seperti biasa warna dan line ni kita boleh modify. Okay, ikut kesesuaian. Okay. So bila setup macam tadi dia akan keluar macam ni lah. So scalping ni dia strong kalau PISA dia below last punya price lah. Okay, biasanya okay, kalau saya guna scalping biasanya belah minit lah. Okay. So biasanya bila PISA ni bawah last, dia berada last price pun biasanya akan duduk atas SMA 20. Ataupun senang cerita sama dengan baseline untuk BB lah. Okay. So yang kita perhatikan buy hijau ni kuat. Okay. So macam sekarang ni kita tengok price tengah turun ke bawah. Okay. Ni dah cross 01 yang merahnya sebab selling dah ada. Okay. Yang kita kalau tengok kat sini, okay, dia belum hijau lagi, sebenarnya dia sama dengan MACD lah. So MACD ni tengah crossing down. Okay, so bila boleh masuk, bila dia dah start crossing up lah. Pastikan dia bila dia nak crossing up tu above daripada center line 0 ni. Okay, kalau dia dah turun sampai bawah kosong ni baru nak naik ke atas tu boleh juga, tapi biasa slow lah. Maknanya kita tahu dia akan retrace kuat lah. Ini maknanya ni just sekadar sideways sikit, dan dia akan naik lagi kalau dia corner pada above zero line lah. Okay, biasanya kita akan cari macam tu lah. Okay, ini sekadar setup sajalah. Okay, dan lupa nak cakap, kalau kita nak pindahkan ini sebagai main, just klik kanan di mana-mana panel, kemudian move chart kepada forward, dan dia akan pindah ke belah kiri, dan kita boleh jadikan dia sebagai main panel. So kita boleh tengok dengan jelas lah. Okay. Oh, lupa nak cakap, untuk scalping saya guna
Satu lagi indikator panggil AK MACD-BB. Dia combine BB dan MACD MACD. Okay, so yang hijau ni boleh beli, merah ni, dah start merah ni jangan belilah. So pada junction ni patutnya ideal lah, tapi maknanya satu atau dua selepas signal tu biasanya baru kita boleh beli lah kan. Okay, contoh saja, ini tak sesuai untuk scalping lagi lah. Untuk 15 minit macam tak berapa sesuai, tapi kita boleh tengok pagi Isnin nanti macam mana. Kalau dia makin naik ke atas, confirm lah. Okay, so tadi kita tengok dia cross EMA 35 lah tadi, pada swing tadi kan. Pada swing tadi kita tengok so ni kat sini dia dah swing, dia dah cross 35. So kalau ikutkan dia sepatutnya dia naik lah. Okay.